Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, semua dah makan? Dah. Alhamdulillah. Okey. Kita baca doa dahulu untuk memberkati kelas kita pada pagi ini. Dan Ustaz minta lepas baca doa nanti kamu semua kena tutup mic. Tak apa. Kita baca doa tak apa, buka dulu mic Buka suara dulu. Okey. Okey, untuk memberkati kelas kita pada pagi ini, mari kita sama-sama menadah tangan memohon keberkatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ustaz tambah sikit lagi. Rabbi syahri sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita dah selesai untuk bacaan doa. Sekarang murid-murid kita nak pergi kepada kelas kita yang pada hari ini. Okey, kita tengok. Okey, ada tak yang murid-murid lain dah masuk? Setakat ni murid-murid lain tak ada yang masuk lagi. Kita nak mulakan kita nak teruskan kepada kata apakah tajuk kita pada pagi ini murid-murid? Apakah tajuk kita pada hari ini murid-murid? Kita tak tahu lagi. Kan? Tadi ustaz dah tersebut, katanya saya kena diam dulu. Ustaz dah tersebut dulu. Okey. Kita pergi kepada kita punya paparan. Okey. Bila kita lihat di belakang ustaz, apa yang kamu nampak murid-murid? Ustaz tanya. Ikan. Ikan duduk dalam apa? Duduk dalam air. Bagus. Maka bila kita sebut air ni kita boleh buat apa? Berenang. Okey, selamat datang Siti Zulaika, boleh berenang. Lagi apa lagi? Boleh apa? Nur Alwani? Selamat datang Nur Ayuni. Okey. Ustaz nak tanya. Waalaikumsalam. Okey, yang lain boleh tutup dulu suara. Tutup suara dulu. Ustaz akan sebut nama, baru dia buka suara. Baru dia tekan suara. Okey, Nur Amni. Nur Amni boleh turba dulu. Okey, Nur Amni belah sebab tak dengar suara Nur Amni lagi. Okey, Nur Amni Sofia. Air ni nak boleh guna untuk apa lagi selain daripada berenang? Selain daripada mandi. Apa dia? Ambil air semaya. Ambil air semaya. Tanya. Okey. Itulah tajuk kita hari ini, adik-adik, murid-murid. Beri tepukkan kebenaran. Macam mana? 1, 2, 3. Terbaik kebenaran. Okey. Hari ini ustaz pun berada dalam air laut dengan ikan-ikan yang comel di belakang ni. Okey. Okey, Amni boleh tutup suara dulu. Amni tutup suara. Kalau tak ustaz yang tekan tutup ni. Okey. Ada yang tak tutup suara. Zulaika tutup suara. Okey, sebab apa dia akan mengganggu rakan yang lain nanti. Okey. Sekarang ni murid-murid kita dah tahu. Kawan kamu Nur Amni Sofia kata apa? Ambil air sembayang ustaz. Maka kita pun biasa sebut air sembayang. Tetapi dalam istilah syarak kita panggil wudu. Berwudu. Okey. Sekarang baru kita buka buku teks kita. Okey, kita pergi kat buku teks.
Ustaz nak buka buku teks ni. Mana buku teks Ustaz? Semua dah ada buku teks. Kalau yang belum masuk, buka buku surat 96. 96 buku teks kita. Mana buku teks Ustaz? Okey. Ustaz. Okey. Tara, dah ada buku teks Ustaz. Okey, buku teks Ustaz, muka surat 96. Ustaz besarkan sikitlah. Okey. Dah Ustaz. Okey, yang dah sudah buka boleh tutup suara balik. Okey. Ustaz besarkan Okey, 96. Tajuk kita adalah berkaitan wuduk yang sempurna. Dulu kan ada satu lagu tau. Berwuduklah, berwuduklah sebelum kita sembahyang. Wuduklah, berwuduklah sebelum kita sembahyang. Tunaikanlah segera. Okey dah. Kalau Ustaz nyanyi sampai habis nanti hujan nanti. Okey. Tajuk kita adalah wuduk yang sempurna. Okey, wuduk yang sempurna. Nanti Ustaz nak tanya pada kamu murid-murid tentang anggota wuduk. Tapi sebelum tu kita kena tahu dahulu kita nak berwuduk ni sebab apa. Kita nak ambil air sembahyang ni sebab apa. Okey. Ustaz nak tanya murid yang ada pada pagi ini. Okey. Nur Ayuni. Nur Ayuni boleh buka apa tu? Suara. Okey. Ayuni rasa kita ambil air sembahyang sebab apa? Sebab sembahyang. Sebab sembahyang. Bersihkan diri. Bersihkan diri. Bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selain kita ambil air sembahyang sebab apa? Untuk apa? Untuk kita nak buat apa? Tujuan. Untuk solat. Pandai. Okey, Nurul Khairah. Nurul Khairah pula Okey, Ayuni boleh tutup suara. Nurul Khairah buka suara. Pandai Pandai murid-murid Ustaz. Amni jangan buka suara dulu Amni. Amni sabar. Amni tutup suara dulu Amni. Nurul Khairah, kita ambil air sembahyang untuk apa? Tadi kawan kamu dah jawab untuk solat. Sedang pada untuk solat untuk apa? Bersihkan diri. Ya, kita berwuduk untuk apa? Selain daripada solat. Selain daripada solat? Lain daripada tu? Ni gambar dia apa ni? Gambar yang ada budak perempuan tu tengah pegang apa tu? Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Adik-adik nak baca Al-Quran itu kalau okey, tutup suara. Zulaikha tutup suara dulu. Okey. Al-Quran. Okey, terima kasih Nurul Khairah. Sekarang Nur Amni ni daripada tadi dia angkat tangan. Nur Amni. Nak angkat tangan. Okey, Nur Amni cuba. Okey, buka suara. Satu lagi apa dia Nur Amni? Senyap. Dia dah angkat tangan kan. Satu lagi, tujuan kita ambil air sembahyang ataupun ambil wuduk sebab apa Amni? Amni tak boleh jawab. Okey, Amni tak jawab. Kita pergi pada rakan kamu yang lain. Okey, Siti Zulaikha. Zulaikha nak tutup. Zulaikha. Okey, Zulaikha boleh buka suara. Okey, suara. Okey, Zulaikha, satu lagi. Kita ambil air sembahyang untuk apa? Tujuan apa? Pergi ke masjid. Pergi ke masjid. Okey, siapa jawab pergi masjid tu? Amni Okey. Zulaikha? Okey, Zulaikha pula. Zulaikha? Ada gambar satu lagi tu. Gambar orang pergi ke Kaabah tu apa tu? Untuk melakukan ibadat apa? Kita kan baru lepas raya haji. Haji. Dia buat apa tu? Dia pusing-pusing tu, apa nama dia tu? Labbaik Allah.
Humma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal Tawaf. la syata. Apa Ayuni? Tawaf. Tawa. Terima kasih Ayuni. Tepuk kebenaran. Dung dung dung. Terbaik kebenaran. Allahu akbar, Allahu akbar, terbaik. So, tak apa yang lain-lain tu jangan bimbang. Awak pun akan dapat tepukan tepukan kebenaran. Okey. Bagus Ayuni ya, dia boleh meneka dengan gambar tu. Maksudnya kamu dah tahu dah itu gambar orang sedang bertawaf. Tak lihat perkataan tapi kamu lihat kepada gambar pun kamu tahu. Okey. Selain daripada tu, yang tiga tadi tu murid-murid, solat, baca Al-Quran, bertawaf itu adalah kita kena wajib berwuduk. Kita kena wajib berwuduk kalau kita nak buat dia. Tetapi ada juga perbuatan ataupun amalan yang murid-murid disunatkan untuk berwuduk. Yang pertama, yang pertama ni tengok yang budak lelaki ni kan. Dia berwuduk kan, dia berwuduk dengan pakaian apa tu? Siapa nak Alwani? Buka mic boleh Alwani? Alwani buka mic. Okey, nak dengar suara Alwani tak? Okey. Yang gambar ni apa dia tengah buat ni? Yang dia tengah pakai baju belang-belang ni apa sebenarnya ni? Ambil wuduk. Ambil wuduk. Ambil wuduk. Dia memang ambil wuduk pun. Ambil wuduk untuk apa tu? Solat. Pakaian dia tu pakaian dia apa? So, basic kalau kita tengok. Baju jalur-jalur. Baju tidur. Baju tidur. Maknanya dia apa? Maknanya dia apa tu? Dia ambil wuduk. Lepas tu pakai baju tidur. Dia nak pergi solat. Tu kalau tu solat lambat tu solat isyak. Tapi dia sebenarnya ambil wuduk sebelum nak tidur. Dia nak ambil wuduk sebelum nak tidur. Okey. Bukan dia nak ambil wuduk untuk nak sembahyang. Okey, sekarang murid-murid, kita dah lihat kepada kita punya ni paparan skrin. Kita lihat yang kedua. Kita nak belajar pagi ni murid-murid, nak belajar dalam kelas PDPR, Pendidikan Islam tahun 1. Kita juga boleh untuk apa dia? Boleh untuk mengambil wuduk. Sunat kita nak belajar ambil wuduk murid-murid dapat pahala. Tapi bukan bermakna tak ambil wuduk tak dapat pahala. Dapat pahala juga. Tapi kalau kita ada wuduk, Allah bagi cash dan Allah bagi extra pahala. Cash tu bukan kita dapat dalam bentuk tunai, tapi Allah bagi pahala terus dapat. Tak tangguh-tangguh. Yang ketiga, tadi kita pegang Al-Quran. Kita pegang Al-Quran wajib ada wuduk. Tetapi kalau kita membaca Al-Quran, ni memang ada pendapat yang menyatakan kita tak perlu wuduk, tak apa, membaca tanpa memegang Al-Quran. Contoh kita tengok ayat Al-Quran dalam telefon ataupun dalam laptop ataupun dalam komputer, tak perlu kita ambil wuduk. Tetapi kalau murid-murid ada wuduk baca Al-Quran, Allah bagi extra pahala. Nak extra pahala tak murid-murid? Nak pahala tambahan tak? Bagus, semua ganggu nak. Rugilah siapa tak join kelas pagi ni. Okey. Dia berbeza tau kalau kamu ikut kelas pagi ni dengan kamu tengok video yang kawan kamu yang kamu belajar ni kan. Kalau kawan kamu yang tengok, dia lain sikit rasa. Sebab tu Ustaz nak galakkan, kalau ada masa masuklah kelas pagi-pagi. Okey, yang keempat masuk masjid. Tapi tadi ada yang jawab dah. Nak wuduk kena masuk ke masjid, betul? Kita nak dapat pahala tambahan, kita kena ambil wuduk dan kita masuk ke masjid. Masuk masjid dapat pahala. Ambil wuduk pula. Ambil wuduk dapat pahala lagi. Bertambah-tambah pahala. Okey, dan yang kelima, mengawal kemarahan. Ini adalah satu tips dan satu tips yang dianjurkan dalam Islam, di mana apabila kita berasa kemarahan, kita berasa marah, bila kita rasa marah, kita ambil wuduk. Sebab apa kita ambil wuduk murid-murid?
Siapa tahu? Siapa tahu sebab apa kalau kita marah, kalau contohlah kamu bergaduh dengan adik kamu, kamu marah, marah. Kenapa kita kena ambil wuduk? Siapa tahu? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, tuan tak jawab. Okey, jawapan dia adalah marah itu dari api. Api itu syaitan. Maka kita kena ambil wuduk air supaya air boleh memadamkan api kemarahan. Cubalah buat lepas ni. Kalau kamu marah sangat dengan adik kamu ke, kamu marah-marah sangat kan, kamu ambillah wuduk. Okey, boleh tak? Kalau boleh tunjuk good kat skrin. Tunjuk good. Boleh tak ambil wuduk lepas ni? Bagus. Tunjuk good. Okey. Terbaik. Okey, semua terbaik anak murid ustaz pagi ni. Okey. Sekarang ustaz nak pergi kepada yang seterusnya. Kita lihat pada muka surat yang berikutnya berkaitan dengan okey. Dia ada perbualan ni. Okey. Wuduk jadi amalan. Okey. Cikgu, apakah arti wuduk? Cikgu, apakah arti wuduk? Dia kata. Okey. Alamak. Lajunya. Kalau okey, dia jawab apa? Cikgu, apakah arti wuduk? Mana nombor 2 punya ni? Sekejap Ustaz tengah cari mana nombor 2 punya ni. Okey. Mana ni? Okey. Ada kat bawah ni rupanya. Cikgu, apakah arti wuduk? Okey, dia pun jawab. Wuduk. Sekejap Sekejap, mana hilang. Okey ni. Wuduk ialah perbuatan meratakan air pada apa? Anggota tertentu berserta dengan niat. Okey. Ustaz nak seorang murid yang boleh ikut ustaz baca ni Linatul Haniah. Linatul Haniah, boleh buka suara kejap. Okey, boleh ikut ustaz tak baca sama-sama? Apakah maksud berwuduk? Okey. Okey, Linatul. Okey, bersedia baca dengan ustaz, baca ikut ustaz. Okey. Wuduk ialah perbuatan meratakan air. Linatul. Diam pula dia. Perbuatan meratakan air. Linatul. Air pada anggota tertentu. Berserta dengan niat. Okey. Bila kita cerita tentang wuduk ni, kita kena tahu anggota. Air tu kita meratakan air. Jangan kita ambil air sembahyang tu kita lalu macam ni ke? Tak boleh lalu macam tu. Kita kena air yang lalu tu, air yang jatuh ke atas anggota tubuh badan kita tu, kita kena ratakan dengan tangan kita. Kita ratakan air tu. Tutup kat tangan. Kat muka pun sama, ratakan muka kita ni. Lepas tu kepala sikit, atas sikit, dan kaki. Alhamdulillah. Maka kita baru wuduk kita sempurna. Tapi satu lagi, berserta dengan niat. Kita jangan kita ambil wuduk. Baguslah ambil wuduk ni, bagus. Ya, bagus. Dah baca niat belum? Tak tahu? Tak boleh pula. Berwuduk kena baca niat, kan? Tak orang kata tak sah apa macam kita sembahyang lah kan. Wah, baguslah si Polan ni baca sembahyang, baca surah sedap. Dia pun kata tu tak ambil wuduk lagi tu. Tak ambil wuduk tak sah sembahyang. Aduh. Okey. Dia kata apa lagi? Yang nombor 3 ni. Okey. Panjang juga dia punya gambaran dia, dia punya
Ayat sini. Okey. Nombor 3 ni dia tulis yang pertama, kita digalakkan agar sentiasa berwuduk kerana alamak, Ustaz punya dia lagi jap. Ya, kerana banyak hikmahnya. Kerana banyak hikmahnya. Okey. Seterusnya, antaranya yang pertama menunjukkan kepatuhan kepada perintah Allah. Kepatuhan, perkataan kat sini yang Ustaz highlightkan adalah menunjukkan kepatuhan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ustaz je perasan ada yang bermasuk. Oh, Fatimah. Assalamualaikum Fatimah. Okey. Fatimah masuk. Siapa tadi? Si kawan kamu Khaira, dia keluar. Mungkin Khaira tu dia masuk awal tadi. Awal-awal dia masuk. Okey. Yang seterusnya, yang kedua, memastikan diri sentiasa menjaga kebersihan rohani dan jasmani. Rohani dan jasmani, sebab tu kita nampak wuduk ni bukan hanya ambil air semayang saja. Bukan murid-murid. Kita sebenarnya ambil wuduk adalah untuk mengikut perintah Allah. Yang kedua, kita orang Islam ni 5 kali ambil wuduk. Percaya ke tak percaya, 5 kali kita ambil wuduk. Kita bersihkan anggota-anggota zahiriah yang ada. Kita nampak tangan, muka, kaki kan. Cuma hati je kena basuh dengan zikrullah, dengan zikir kepada Allah. Tetapi anggota-anggota zahiriah ni kita nak bandingkan dengan orang kata bangsa lain, dengan kaum lain, kita lebih ke hadapan, kita ambil wuduk. Kita lebih kepada agama penganut agama lain, sebab kita ambil wuduk. Mandi mungkin samalah 2 kali sehari, tetapi kita tambah 5 kali kita ambil wuduk. Malah lebih daripada itu kalau kita ada melakukan solat sunat dalam kehidupan seharian. Okey, Ustaz nak pergi kepada Nurul Khairah masuk balik dah. Kita nak pergi kepada muka surat yang berikutnya. Tapi Ustaz sukalah kan. Ustaz suka selang sendirilah. Ustaz tak nak kita belajar je tanpa ada selingan aktiviti gamifikasi. Okey murid-murid, kita nak pergi ke permainan gamifikasi yang pertama pada hari ini. Okey. Nak main game tak? Nak main game tunjuk good. Nah, okey. Kita pergi pada permainan game kita yang pertama. Sekejap. Ustaz lupa nak charge kat Ustaz punya ni. Okey. Kita pergi pada kita punya permainan. Ya. Ya saya. Ya saya. Sekejap Kita pergi pada permainan kita yang pertama, murid-murid yang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Khaira, nama Khaira ni dia mungkin ada masalah telefon. Tak apalah, kita harap dia tak ada belum masuk lah, kesian juga dia ni. Dia masuk awal tadi. Okey. Kita pergi permainan kita yang pertama. Tajuk wuduk yang sempurna. Okey. Okey, dah sampai. Okey, kita tengok siapa cepat dia menang. Siapa cepat dia menang. Okey. Kita pergi permainan kita. Okey, permainan kita yang pertama. Wuduk ialah perbuatan meratakan apa pada anggota tertentu berserta dengan niat. Apa jawapan dia? Air. Sekali awak menjerit. Sekali awak. Air. Okey, betul. Yang ketiga, tandakan tujuan berwuduk dengan betul.
Makan ke solat? Solat. Solat. Solat, betul. Tahniah. Hebat semua ni. Okey. Kita pergi lagi soalan yang berikutnya. Okey. Tandakan tujuan berwuduk dengan betul. Tawaf. Oh, bagilah. Tawaf. Bagilah Ustaz baca soalan tu habis. Tawaf. Tawaf, betul. Okey. Sabar. Tawaf. Okey. Semua bagus ni. Okey. Tawaf. Okey, kita pergi lagi ke soalan yang berikutnya. Soalan yang keempat. Okey. Tawaf. Okey. Soalan yang keempat. Rukun wuduk ada berapa? Ni tak habis belajar lagi ni. Rasa-rasa ni berapa? 6. Senang sebab tak belajar pun kita tahu. So, kalau kita salah ambil wuduk, kita tahu. Membaca niat merupakan rukun ataupun sunat. Membaca niat merupakan rukun ataupun sunat wuduk. Sunat. Bukan rukun ke? Membaca niat merupakan rukun. Sunat. Apa dia rukun? Kalau sunat, kita kan tadi kita baca maksud dia kan. Wuduk adalah meratakan air pada anggota tertentu berserta dengan niat. Maka niat itu adalah rukun. Berkumur-kumur merupakan apa? Rukun ke sunat? Sunat. Betul. Pandai. Perkara makruh ketika berwuduk ialah berbual-bual ketika berwuduk ataupun membasuh telinga. Membasuh telinga. Jawapan dia ada perkara makruh makruh awak kata macam tinggal. Salah. Jawapan dia berbual-bual ketika berwuduk. Mana kita boleh bercakap ketika berwuduk? Yang ke-8, memasukkan air ke dalam hidung merupakan perkara sunat ke makruh? Jawapan dia sunat. Makruh. Sunat lah. Apa nak makruh? Perkara membatalkan wuduk ialah seperti bersentuh kulit lelaki dan perempuan. Ini membatalkan wuduk Membatalkan wuduk apa? Bercakap-cakap tu apa? Kita tidak boleh bersentuh. Bukan marah. Bersentuh-sentuh tak boleh No. Tidak boleh sentuh pada tangan yang bukan mahram. Yang ke-10, hilang akal seperti mabuk dan pitam ialah perkara yang membatalkan ke makruh wuduk. Membatal. Betul, terbaik, kebenaran. Okey. Hebat awak. Okey. Nanti Ustaz akan kongsikan untuk soalan yang pertama ni untuk kamu nak bermain lepas ini. Okey. Okey, ini untuk markah kamu lah. Okey. Nanti Ustaz bagi lagi. Lepas ni kita ada lagi permainan berkaitan dengan wuduk. Selepas ini. Okey, lepas ni kan kita sambung semula ke dalam kelas kita. Okey, kita pergi ke belajar dulu. Sambung. Okey. Seterusnya. Okey, seterusnya kita pergi kepada perbuatan ataupun orang kata rukun wuduk berserta dengan perkara-perkara sunat dalam wuduk. Kalau siapa ada nak tanya soalan boleh tekan gambar tangan angkat tangan
Okey. Wuduk sempurna. Wuduk sempurna. Yang pertama kita bersugi, yang kedua kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini perkara-perkara yang kita sebut sebagai sunat. Sunat ni sunat lagi ni, belum rukun. Bersugi tu gosok gigi lah, gosok gigi. Bersugi tu gosok gigi lah. Okey. Yang kedua kita buat apa dia? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua kita buat membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita pun ambil wudu. Kita pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita membasuh tangan kedua. Kedua pergelangan tangan. Kalau kamu bawa ni, kami ikut KBS secara atas talian kan ada benda tu. Okey. Yang keempat, murid-murid kita berkumur. Ambil air, kita masuk dalam mulut. Ini muka surat 90, 96, 97, 98 kalau tak silap Ustaz. 98. Okey, kita berkumur. Okey, kita pun buang air yang berkumur. Itu perkara sunat. Itu pun sunat juga. Belum wajib lagi ya. Bersugi sunat, membaca bismillah pun sunat. Kita membasuh tangan hingga ke pergelangan pun sunat. Yang keempat kita berkumur-kumur pun perkara yang sunat. Okey. Okey, Fatimah buka kipas panas. Okey, kita pergi kepada yang berikutnya. Okey, yang keempat. Okey, dia pergi muka surat sebelah ni. Dia tidak turun ke bawah. Kenalah Ustaz pergi muka surat yang berikutnya. Okey, yang kelima. Yang kelima pun adalah sunat. Memasukkan air ke dalam hidung. Ini jaranglah. Ustaz nampak jarang orang buat. Kalau basuh tangan biasa. Bismillah pun Ustaz tengok biasa. Bersugi kadang-kadang. Bersugi dengan masuk air dalam hidung ni pun dia kadang-kadang orang buat. Tak semua orang buat, tapi itu adalah perkara sunat. Bukan wajib. Ambil air, masukkan dalam hidung, keluarkan. Dia pun masuk hidung dia. Masukkan air dalam hidung, dia nak membersihkan rongga hidung dia. Okey. Kemudian baru kita jumpa rukun yang pertama, iaitu membaca niat. Membaca niat. Okey, Ustaz nak dengar siapa yang ni? Ustaz nak dengar Fatimah Nada lah baca. Fatimah bermasuk kan. Okey, Fatimah boleh buka suara. Okey. Siti Zulaika dengan Ayuni boleh tutup suara dulu. Okey. Okey, Ustaz nak minta okey, Fatimah buka suara. Boleh buka suara Fatimah? Okey, Fatimah buka suara. Okey, tolong bacakan Ustaz niat berwuduk. Nawaitu. Jumpa tak? Nawaitu wudu'an lillahi ta'ala. Senang je. Nawaitu. Tu nawaitu Saubang Adin. Nawaitu wudu'an lillahi ta'ala. Jangan tersilap. Ustaz nak kongsikan satu cerita lucu lah. Anak Ustaz, dia dah belajar baca doa. Anak Ustaz baru umur 4 tahun. Okey, kita duduk kat meja makan nak makan ni. Ustaz pun kata kat anak Ustaz, okey, cuba baca Kak Ngah. Kak Ngah ni anak Ustaz nombor 2. Kak Ngah tu baca doa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus dia baca, jelas. Bismikallahumma ahya wa amul. Ustaz dah taruh tangan dah. Terkejut Ustaz. Lepas tu dia gelak. Dia sengaja main-main. Patutnya bacalah kan. Dia saja nak main. Dia tahu doa makan. Allahumma barikana fima razaqtana kan. Dia baca Bismikallahumma ahya wa amut. Terkejut Ustaz. Macam kamu lah. Okey, baca niat berwuduk. Jangan baca niat wuduk macam ni. Nawaitu sauma ghadin. Jangan itu doa apa? Tu puasa. Nawaitu wuduk lillahi ta'ala. Ada dua niat wuduk yang pernah kita belajar, yang mungkin kamu pernah belajar ataupun kamu pernah dengar. Yang pertama pendek sikit, nawaitu wuduk lillahi ta'ala. Sekejap je.
kita ambil wuduk, nawaitu wudu'an tu sebelum air yang ada di tapak tangan kamu tu dia basuh pada muka kamu. Maksudnya nawaitu wudu'an lillahi ta'ala, baru air tu sapu kat muka kamu. Jangan air tu kat muka kamu, kamu baca nawaitu wudu'an, nanti dia jadi bunyi lain. Nanti dia jadi bunyi nawaitu dia tak boleh tu. Jangan baca niat air dekat muka. Nanti tak bunyi. Tak macam tu. Nawaitu wudu'an lillahi ta'ala, air tu kita tadah dan kita sapu kat muka kita. Ratakan air ke muka. Tapi niat lafaz apa tadi, lafaz niat tu sahaja aku mengangkat hadas kecil. Ini yang dalam buku nawaitu rafa'al hadasi lillahi ta'ala. Asghari, nawaitu rafa'al hadasi asghari lillahi ta'ala. Dia beza. Dia satu nawaitu rafa'al hadasi asghari lillahi ta'ala, sahaja aku mengangkat hadas kecil. Itu pun niat untuk mengambil wuduk. Tapi ada satu lagi yang Nada baca tadi, nawaitu wudu'an lillahi ta'ala. Kedua-duanya boleh. Kedua-duanya boleh, murid-murid, tak ada masalah. Ikut kamu. Kalau kamu hafal nawaitu rafa'an hadasi asghari lillahi ta'ala, boleh. Kalau kamu hafal nawaitu wudu'an lillahi ta'ala pun boleh. Yang tak bolehnya kamu tak baca apa-apa. Yang penting kamu baca lafaz niat di dalam hati kamu. Ketika kamu dah baca tadi kan, kamu ambil air, kamu basuh kat muka. Dalam hati kamu tu, ketika air menyapu ke muka kamu, dalam hati kamu, sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala, atau sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Bagi ustaz lah kan, murid-murid tahun 1 ni mungkin boleh ikut macam Nada. Ustaz ajar ada 2, tapi ustaz pilih bagi kamu lah. Kamu baca nawaitu wudu'an lillahi ta'ala pun tak ada masalah. Sebab kamu ni, ustaz tahu murid-murid ustaz ni kalau ambil wuduk laju, mum laju lepas tu kejap je dah sampai kaki. Nawaitu wudu'an lillahi ta'ala semuka, dalam hati nawaitu wudu'an lillahi ta'ala, dalam hati saja aku mengambil wuduk kerana Allah Ta'ala. Tapi jangan orang kata, ustaz, saya tak berjaya membaca lafaz niat dalam hati saya sebab panjang sangat. Adik-adik, murid-murid, kalau dapat baca dalam hati kita terdetik tu, itu pun ada kira lafaz niat. Maksudnya kita baca kan, nawaitu wudu'an lillahi ta'ala, kita basuh muka, kita berasa kita ambil wuduk. Mana kita ambil wuduk untuk bermain bola, tapi kita main wuduk tu mesti nak semayang. Maka itu pun telah dikira kita membaca lafaz niat, terlintas di hati kita. Tapi tak adalah pula kalau kita tengah tadah nawaitu wudu'an lillahi ta'ala, kita tengah basuh air kat muka, dalam hati kita kata apa? Takkan dalam hati kita tiba-tiba nak tengok cerita boboiboy pula kan? Ataupun nak tengok cerita Ejen Ali ke Upi Ipin, tak ada kan? Waktu tu mesti kita ambil wuduk. Kita ambil wuduk, kita baca nawaitu wudu'an, dalam hati kita kata nak ambil wuduk. Takkan nak makan pula kan? Kat situ. Okey, kita basuh muka, rukun yang kedua. Okey, basuh muka, ratakan air. Kemudian okay, ustaz tengok buku teks saja, dia pelik sikit. Dia dah pergi ke buku surat sebelah, dia patah balik. Okey, seterusnya 4, 5 kita membasuh kedua-dua belah tangan. Membasuh kedua-dua belah tangan. Tangan kanan ke siku, tangan kanan ke siku 3 kali. Macam lagu apa, Pipi Zola kan. Lagi apa, basuh tangan ke siku, basuh tangan ke siku 3 kali. Okey, tangan kanan kiri, tangan kanan kiri. Okey, kita nak basuh tangan. Kena mula daripada tangan kanan. Basuh sebahagian ke kepala. Sunat membasuh keseluruhan kepala. Sunat satu kepala kita basuh. Ni rukun yang ke 1, 2, 3 1, 2, 3, 4. Ni rukun yang keempat. Kita membasuh sebahagian kepala. Wajib sebahagian kepala. Sunat satu kepala. Satu kepala kita basuh. Okey, Ustaz,
Okey, ada orang tanya. Ustaz, kalau orang tu kepala botak macam mana Ustaz? Okey. Rambut dia tak ada. Macam mana dia nak ambil basuh kepala? Tak sah lah macam tu Ustaz. Dia tak ada rambut. Kita ni murid-murid, kalau abang kamu ke pakcik kamu ke apa kan, jangan kata kat dia ni mesti sembahyang tak sah ni, sebab tak boleh nak basuh kepala. Dia pun pelik, kenapa pakcik botak? Sebenarnya orang yang tak ada rambut tu dia boleh ambil wuduk, sebab Islam kata membasuh sebahagian kepala macam ni lah. Kepala jangan basuh dahi. Sebab apa? Kadang-kadang lah Ustaz nampak orang perempuan, bukan Ustaz nampak lah, Ustaz tengok kan, orang perempuan kan orang perempuan ambil wuduk kan, mesti dia akan buka sikit tudung kan, betul tak? Ustaz rasa lah, sebab murid-murid sekolah kan ambil wuduk macam tu, akan ada yang buka tudung. Tak nafikan, Ustaz tahu ada yang buka tudung. Tapi ada yang jenis ni, dia tarik tudung dia sikit, longgarkan, dia masukkan air dekat, kenakan sikit lah kat bahagian yang anak-anak rambut ni lah, anak rambut ataupun ni ubu-ubu depan ni. Tapi ada yang jenis kadang dia tak tahu kepala, dia letak kat ni dahi. Ini dahi bukan kepala. Ini dahi. Bukan rumah nanti kalau ambil wuduk, jangan basuh kat dahi, basuh kat kepala. Tu betul. Okey. So nak habis cepat ni, ada satu game lagi ni. Okey. Maknanya jangan salah, ini dahi atas kepala. Maknanya kalau orang botak, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kepala, kepala ni kepala. Kepala. Yang hitam ni rambut. Kalau orang tak ada rambut, dia ada kepala. Kalau tak ada kepala, berbahaya. Takut kita tu kalau tak ada kepala. Okey. Selesai untuk rukun yang keempat. Adik Nada pun nak belajar juga. Okey. Kita pergi kepada perkara sunat. Lepas habis rukun yang keempat, ada tambahan perkara sunat. Perkara sunat ni yang membasuh telinga ni, biasa orang buat. Sebab apa? Dia basuh telinga dia lah. So kita pun tahu kan, sebab apa yang Allah SWT, setiap apa yang Allah SWT suruh ada hikmahnya. Sebab apa? Telinga kita ni hari-hari dengar perkara yang tak baik. Telinga kita kadang-kadang kita dengar benda-benda yang, kata-kata yang tak sepatutnya kita dengar. Telinga kita kadang-kadang kita tidak mendengar kata-kata yang baik. Kita kurang dengar bacaan Al-Quran. Kita dengar benda-benda lagu-lagu, muzik-muzik yang lara. Maka sunat membasuh telinga ni, supaya Allah SWT menghapuskan dosa-dosa yang datang daripada telinga ni. Okey. Kita pergi kepada buku surat yang sebelah balik. Melompat kita. Okey. Yang ke-11, murid-murid yang rahmati Allah SWT, perkara yang wajib yang ada dalam solat, dalam rukun wuduk yang kelima adalah membasuh kaki. Membasuh kaki. Okey. Ustaz kongsikan membasuh kaki. Kita lihat murid-murid hari ini, kita basuh kaki, kita kena basuh elok daripada keseluruhan kaki sampai ke buku lali. Membasuh kaki sampai ke buku lali. Okey. Dan yang terakhir kita tertib. Tertib ni kena ada. Tertib ni dia kena ada, sebab dia melengkapkan kepada rukun wuduk yang ada. Ustaz tutup mic Ustaz. Rukun wuduk yang ada 6 tersebut. Maka dah selesai kita rukun wuduk ada 6. Ustaz Arab murid-murid dapat ingat. Okey, Ustaz nak test seorang sebelum kita pergi kepada permainan gamifikasi. Nama Ustaz. Sabar. Ayuni tolong cerita kat Ustaz balik semula, kongsi dengan kawan-kawan 6 rukun wuduk daripada yang pertama sekali. Apa yang kita perlu buat, Ayuni? Pertama, rukun wuduk apa dia? Tangan. Salah.
Baca bismillah. Salah. Dia macam ni. Dia huruf macam ni. Bermula dengan huruf N. Niat. Ya, Nian. Okey. Nombor 2. Nombor 2 bermula dengan huruf M. Kata dia apa? Niat. Nombor 1 niat, nombor 2 M. M ni muka lah, muka. Okey, muka. Apa dia? Apa? Basuh tangan. Orang kata muka, tangan juga dia jawab. Apa dia? Basuh tangan. Nombor 1 niat, nombor 2 membasuh muka. Yeah, Ustaz dapat jawab. 1 markah. Okey. Lepas basuh muka, nombor 3, rukun yang ketiga. Apa dia? Tangan, Ustaz. Basuh tangan. Basuh tangan. Basuh tangan sehingga ke siku. Okey, muka, tangan, kepala, kaki. Kepala, kaki. Okey, seterusnya. Apa lepas tangan apa? Kepala. Kepala. Sebahagian kepala. Okey. Dan yang terakhir, lepas kepala, Kaki. kaki. Basuh kaki tu sampai mana? Sampai mana? Buku lali. Buku lali. Okey, bagus. Lepas buku lali, kita apa dia? Yang ke-6. Huruf T apa dia? Apa perkataan dia? Bermula dengan huruf T. Bukan doa. Doa tu sunat. Ada huruf T. Tangan di siku. Dia tidak ada perbuatan, tetapi dia adalah urutan. Tertib. Betul. Tanya siapa jawab tertib tadi. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan dan permainan yang terakhir. Okey, semua tak sabar ni, Ustaz tahu. Semua tak sabar nak permainan yang terakhir ni. Okey, ya, sabar. Sabar ya. Ya. Okey. Okey. Kita pergi kepada sabar. Okey. Ustaz nak kongsikan link daripada kamu. Okey, Ustaz nak kongsikan link pada kamu. Okey. Sekejap. Dia tengah buka permainan. Okey. Okey. Cuba masuk ni. Link yang Ustaz bagi ni. Okey, dia tak apa. Dia kalau sabarlah orang letak ni. Okey. Cuba masuk ni. Ada dekat bahagian chat ni ke tepi ni. Chat tepi ni. Chat with everyone ni. Kamu tekan, tak apa, kamu tekan. Kamu ni Google Meet dia takkan hilang. Ada. Okey, boleh masuk. Kita nak main quizzes pagi ni. Kita nak main quizzes. Minggu lepas kita main kahon. Okey, letak nama kamu. Masukkan nama kamu. Masukkan nama kamu. Okey, kita nak lawan siapa markah paling tinggi ya. Okey. Abu Ustaz. Sekejap. Sabar. Mana ni? Okey. Nampak tak kat skrin tu? Dia kena macam ni. Kamu dah tekan link. Kamu dah tekan link kamu. Okey.
Link kamu ada kat ni. Tekan yang kat tepi ni, Okey. Sekarang ni kita dah masuk. Tekan masukkan nama. Ustaz nak masuk nama penuh jangan nama jangan nama Siti je. Nama Siti apa? Siti Zulaika, Fatimah Nada. Okey, Ustaz tak apalah, Ustaz cikgu abang. Okey, masuk game sekarang. Start. Okey. Start game. Okey, kita akan mulakan. Ada 6. Okey, Ustaz nampak. Ada 6 orang dah masuk. Tania. Ada 6 orang dah masuk di dalam game. Okey, tekan game. Start. Jom, lawan. Alamak. Dalam perjalanan kemaja Amalina secara tidak sengaja terpijak najis ayam. Apakah tindakan yang perlu dilakukan? Okey, Ustaz jawab 4. Alah, salah. Masa kaki duduk. Ustaz salah tekan ke? Salah tekan. Ustaz salah tekan ke tadi? Ya Allah. Apakah bila rukuk duduk? Ya, betul. Yes. Okey, kita tengok. Alamak, nada dah dapat. Nada nombor 1. Okey. Apakah Ahmad telah makan biji gula sebelum solat? Anda yang solat dapat hukum perbuatan tersebut. Okey. Salah. Okey. Dia apa dia? Apakah hukum perbuatan tersebut? Tak boleh kan kita dia makan dia betul. Okey, jawapan dia adalah apakah hukum perbuatan tersebut? Makro. Okey, lemak. Okey, kita teruskan. Okey. Ahmad telah pun membasuh sebahagian kepala. Sebab saya duduk, adakah duduk Ahmad sah? Tidak sah. Okey. Alah, dah jatuh dah. Siti Zulaika dah motong. Alim masuk anggota wuduk boleh 3 kali. Apalah aku masuk anggota boleh 3 kali. Jawapannya adalah makruh. Naik kosong. Tak paus. Ya. Alamak, nombor 3 lagi Ustaz. Okey. Selepas basuh muka kita hendaklah membasuh muka, hendaklah membasuh tangan 3 ketiga. Okey, Ustaz dapat nombor 2 sekarang ni. Orang yang makan kata oleh Kaabah, dia adalah wajib. Okey. Al-Qazah ini yang menyuruh murid-muridnya untuk mengambil wuduk sebelum memegang Al-Quran. Bagaimana anda mengapakah Ustazah Ain yang minta murid-murid berbuat demikian? Okey, sebab adalah wajib berwuduk untuk kenapa? Dia kata mengambil wuduk sebelum memegang Al-Quran. Kerana sunat berwuduk untuk membaca Al-Quran. Kita kena tahu. Wajib berwuduk untuk membaca Al-Quran. Dia punya soalan dia terkeliru sikit. Maksudnya dia kata dia kena wajib wajib wuduk. Apa ni? Ustaz tekan dah. Wajib berwuduk untuk baca Al-Quran. Habis dah. Okey, selesai. Okey. Okey, murid-murid
kita dah selesai untuk kita punya permainan kita pada pagi ini. Ustaz harap murid-murid semua terhibur. Okey, nanti Ustaz akan tengok markah kamu selepas ini. Dah, belum. Okey. Okey, terima kasih untuk pelibatan murid pada pagi ini untuk kelas PDPR Pendidikan Islam tahun 1. Okey, Ustaz akan berhenti terlebih dahulu kita punya kelas. Okey, stop dulu.